Pepias PJ kalau dalam kalangan cawangan-cawangan pepias sebenarnya boleh dikira antara cawangan yang adik-adik macam tu lah. Sebab umur dia semua tu lepasan STM, baru masuk asasi. So dia tak berat sangat. Dia banyak enjoy program sekolah, benda biasalah. Kemudian program-program yang bersifat bonding. Dan sebabkan dia terletak di PJ, kebanyakan program dia bersekitar ke Mid Valley, ke LCC, yang mana kerap kali antara program yang dibuat adalah street dakwah lah. Dan yelah, waktu tu pun semua ahli dan juga pimpinan daripada UIA je. Masa tu dia belum lagi ada pimpinan daripada tempat-tempat lain macam UM ataupun SEGI ataupun City University dan sebagainya lah. So memang semua pimpinan dan ahli tertumpu di UIA sahaja. So abang masuk menjadi PP dalam keadaan yang kita nak kena set up base kat UM, sebab first time tentu ada PP ke UM. Dan so kita punya orientasi berfikir tu pada waktu tu, kita nak kena cari ahli selain daripada UM, selain daripada UIA. So bermulalah ketika itu pimpinan-pimpinan waktu tu pimpinan memang ramainya UIA lah, kecuali Nina Sabri, tentu dia jadi ketua Hewan ni tak silap. Yang lain semua masa UIA lah, semua UIA yang agak yang baru-baru lah, yang baru first sem sebagainya. Tapi time tu dah mula fikir kita kena ada biro-biro yang kita tak kisahlah dia baru first time buat podcast ke, dia boleh jadi pimpinan terus. Dan sebagai contoh Kak Khadijah korang lah. And then waktu tu juga ada krisis lah juga antara UM, PKPN UM, pasal PPJ, bagaimana abang kedudukan ke UM contoh politik sangat. Tapi benda tu pun dia macam efek jugalah. Kadang-kadang abang terlalu fokus kat PKPN UM, PPJ terasa. Kalau terlalu fokus kat PPJ, PKPN UM terasa. So benda tu berlaku. Walaupun kita macam alah tak ada apalah, alah buat kerja yang sama sebagainya. Tapi to certain people, we have to respect their feelings and also dia punya kerisauan tu lah. So kita kena faham itu. Itu antara benda yang kalau tengok start berpaya on the move waktu abang PP lah, dia punya hashtag tu kan. Tapi tentu kita tak jadikan sebagai so-called gagasan, kita jadikan sebagai just hashtag biasa je lah. Kalau nak kata mood kat situ memang semua nak mungkin abang seorang. Mulanya abang seorang nak fikir, tapi bila dah explain kepada pimpinan lepas induksi tu, bayang induksi waktu tu 2 minggu sebelum nak final exam. So dia agak tricky lah kat situ, sebab tak ada senior yang bantu dan sebagainya. Tapi lalas adalah abang Fawaz dulu, macam ni nak create objektif, macam ni nak buat visi-misi macam tu. Masih dalam pimpinan yang sama walaupun bertukar PP. Tentu Faris yang jadi PP, abang yang PP. Datang tu baru masuk Ilham dah jadi BLK. Lepas tu kita Munir pun dah start ni nama-nama lama lah. Munir pun dah start macam aktif balik. Lepas tu dekat abang ada buat projek kat projek sekolah dekat KK8 UM Kina School. Okay, dah boleh recruit 2 orang kat situ. So dia macam dia bergerak lah, walaupun kita berada di posisi yang berbeza, tapi dia punya percaturan tu tetap bergerak macam politik lah. Untuk mencari program kan, niche pepias is program kan. So kalau tak ada program, kat situ kita tak boleh nak belajar apa-apa kan. So dekat situ lah paling struggle gitu. Kita pergi sekolah ke sekolah, approach, and then alhamdulillah tiba-tiba SMK Pucuk Komai approach, and then terus lekat. Lepas tu duit is important lah waktu tu. Memang dah lah duit cawangan tak ada kan. Lepas tu duit keluar duit sendiri, naik motor sendiri, kereta sendiri kan. Lepas tu hasil dia ada lah lepas struggle cari program sekolah, kumpul kat pimpinan cawangan dan untuk serah, kumpul kat ahli-ahli buat program sana. Alhamdulillah ada hasil je. Pepaya pada zaman saya
Saya rasa sangat mencabar. Ini personally untuk diri saya, sebab saya adalah ketua yang muda ketika itu, dan ahli pula ataupun pimpinan bergabung ataupun terdiri daripada pelbagai lapisan umur dan sebagainya lah. Jadi keadaan saya ketika itu, saya try to adapt how to be a good leader, how to be a leader, walaupun saya adalah orang kata fresh born. Ketika 2017-2018 UIA Petaling Jaya dia nak tutup, so saya bertanggungjawab untuk memindahkan base Pepaya ke satu tempat yang baru, bermula pada bawah dengan pimpinan-pimpinan yang lain, menggerakkan Pepaya ke arah satu dimensi ataupun satu zaman peralihan yang baru. Sepanjang peralihan tersebut ada naik turun, bagaimana kita try berusrah dekat tempat yang paling signifikan kat ketika itu pada zaman saya adalah Samali Tree House. Pada ketika itu PJ sangat signifikan dengan Samali Tree House, PJ sangat signifikan dengan KK10, dan sepanjang saya mengendalikan Pepaya, saya lebih suka untuk jadikan ia sebagai kisah cinta yang sangat susah untuk saya move on. Cabaran semasa tenure 2017 dan 2018, memang ahlinya kalau haiwani tak ramai. Memang tak ramai yang datang program. Jadi memang kita akan kerah semua haiwani yang ada untuk jemput haiwani dari cawangan yang lain. Sebenarnya selfie itu adalah program yang dilakukan oleh tenure sebelum akak. Jadi mereka nak akak teruskan. Jadi kita teruskan je. Kita guna brand yang sama sebab orang dah ingat kan nama selfie tu. Haiwani semasa zaman akak juga, kalau akak boleh ingat lah nama-nama dia, Kak Jana, Kak Hajar, Kak Dijah, Kak Mariam, walaupun masa dia dekat Gombak dia akan turun juga dekat PJ. Jadi kita memang rapat dan memang kita tahu apa masalah yang kita hadapi masa tu, dan kalau kita tak cakap pun diorang akan tahu juga, Farah nak bantuan ke, macam tu. Kepada keadaan Pepaya, waktu zaman saya menjawat lah sebagai pengurusi perhubungan, saya adalah PP yang kedua dari kalangan haiwani yang menjadi PP lah pada zaman tu. Jadi kalau untuk saya describe bagaimana keadaan Pepaya sendiri pada zaman tu, saya boleh katakan dia more to surviving lah. Pimpinan yang kira sebelum saya jadi PP lah, kebanyakannya ialah pelajar-pelajar daripada UIA, dan saya antara yang minoriti lah, iaitu daripada Jadi mereka-mereka yang daripada UIA ni, mereka akan pergi ke Samudegri lah. Jadi bila Samudegri tu pergi ke mungkin ke Pahang ke Gombak ke Johor dan sebagainya. Jadi saya pada waktu tu surviving lah untuk macam mana kita nak ramaikan lagi kader di ni. Jadi secara rumusannya pada ketika itu, secara personally saya dalam keadaan surviving mode lah selaku pengurusi perhubungan pada waktu tu, dan untuk adapt jugalah sebagai leader yang baik, especially saya haiwani. Dan pada waktu tu saya punya rujukan yang utama adalah Kak Mariam lah, sebab Kak Mariam pernah jadi pengurusi perhubungan di Provinsi Cawangan Gombak. Ada juga satu masa di mana adalah, saya tak nak mention lah siapa yang sebut, tapi ada yang kata Pias Cawangan Petaling Jaya ni macam nak tutup, dan saya tak kata benda tu sebagai challenge kepada diri saya pun, sebab saya tak rasa pun macam tu. Walaupun orang tu katakan segmen sebegitu, tapi saya tak rasa pun pada keadaan waktu tu, walaupun dalam surviving mode, tapi saya tak rasa pun sampai tahap yang Pepaya ni akan tutup. Sebabnya semua majlis pada ketika itu berjalan dengan baiklah, walaupun keadaan pimpinan dari segi momentumnya tidaklah begitu tinggi. Tapi kami dapat gerakkan semua majlis secara sama, walaupun mungkin ada kekurangannya. Saya mengakui lah tentang benda tu. Tapi saya nampak
semua pimpinan pada ketika tenure tu telah melakukan yang terbaik untuk memastikan generasi hadapan ataupun masa hadapan Pepaya ni dapat meneruskan delegasi nama Pepaya ni.